UMNO di Malaysia, YB dan Ketua Pemuda telah melakukan mesyuarat perwakilan di seluruh Malaysia pada 1 hingga 3 Januari lepas. Jadi untuk UMNO Gua Musang, bila mesyuarat perwakilan itu diadakan? Alhamdulillah, UMNO Gua Musang telah berjayalah menyempurnakan tuntutan Perlembagaan Parti UMNO untuk mengadakan mesyuarat perwakilan tahunan. Dan untuk tahun ini kita adakan pada 1 dan 2 hari bulan. Satu untuk pergerakan sayap, wanita pemuda puteri, dan untuk bahagian kita laksanakan pada 2 hari bulan. Dan Alhamdulillah, mesyuarat yang kita adakan dalam keadaan mematuhi SOP sempena COVID, maknanya penglibatan perwakilan kita kontrol, dan Alhamdulillah meskipun dalam keadaan kita kawal, kehadiran jumlah perwakilan sangat membanggakan, dan sama ada perwakilan sayap ataupun bahagian, semuanya hadir dengan penuh semangat untuk mengetahui tentang masa depan UMNO, khususnya di Malaysia. Jadi Alhamdulillah dalam persidangan ataupun perwakilan Gua Musang telah diusulkan 5 perkara. Pertamanya berkenaan dengan ketegasan ahli UMNO peringkat akar umbi Gua Musang menolak sebarang kerjasama dengan Parti Bersatu. Itu hasil daripada usul-usul yang kita peroleh daripada 132 cawangan daripada UMNO bahagian Gua Musang. Keduanya, UMNO bahagian Gua Musang juga telah mencadangkan supaya PRU yang ke-15 diadakan lebih awal, sekurang-kurangnya pada suku tahun pertama tahun 2021, dan sekiranya pilihan raya itu tidak dapat dilaksanakan oleh pihak pemerintah, maka UMNO bahagian Gua Musang menggesa ahli-ahli parlimen UMNO menarik balik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Dan yang ketiganya, UMNO mendesak Parti UMNO supaya bertanding tidak kurang daripada jumlah kerusi baik di peringkat parlimen maupun DUN yang dipertandingkan dalam pilihan raya umum yang ke-14, iaitu pada tahun 2018. Dan yang keempatnya, UMNO bahagian Gua Musang juga mencadangkan supaya kuasa untuk menentukan calon di peringkat parlimen ataupun DUN diberi kepada bahagian. Dan yang kelimanya, UMNO Gua Musang juga berhasrat untuk mengukuhkan kerjasama yang lebih dinamik dengan Parti PAS. Walau bagaimanapun sekiranya Parti PAS tidak memandang tinggi kepada UMNO, maka kerjasama itu boleh dikaji semula dan boleh tidak dipertahankan sekiranya PAS memilih untuk bekerjasama dengan Bersatu. Apa pula pendirian daripada pemuda? Kita lihat Yang Berhormat Beliau Aku ni, dia sudah berfikiran jauh ke hadapan. Mungkin kerana di kalangan kepimpinan kita hari itu tidak membuat keputusan yang tepat kerjasama dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Hari ini terdengarlah suara-suara sumbang yang mengatakan kita dianaktirikan, kita dipinggirkan. Soalnya, kenapa kita tidak mempertegaskan daripada awal? Di mana Yang Berhormat Mulia Tengku sudah konsisten daripada awal mengenai hal ini. Dan di Peringkat Pemuda, kami menyokong penuh apa yang Yang Berhormat Mulia Tengku usulkan, ulaskan daripada awal. Kerana kita lihat pada hari ini, isunya terjadi seperti ular lidi mahu menelan ular sawat. Itu gambaran yang jelas dan tepat. Dari segi ahlinya sendiri, hari ini kita dapat lihat daripada akhbar-akhbar di mana ada imbuhan wang tunai akan diberikan kalaulah berjaya menubuhkan cawangan-cawangan Bersatu. Siapakah ahli cawangan itu? Adakah daripada orang yang tidak berparti ataupun mencuri ahli daripada ahli UMNO? Walaupun ditindas semasa pemerintahan Pakatan Harapan, UMNO tetap bersidang di mana cawangannya, bahagiannya, perhimpunan agungnya tetap berjalan seperti biasa. Berkenaan dengan usul menolak ataupun memutuskan kerjasama dengan Parti Bersatu, dikatakan bahawa UMNO Gua Musang berkecuali dalam isu ni. Macam apa pandangan YB?
Itu satu pandangan tidak betul. Mungkin kerja budak cyber trooper, upahan siapa tak tahulah, yang nak memburuk-burukkan UMNO bahagian Gua Musang, yang mendakwa bahawa UMNO bahagian Gua Musang sentiasa berkecuali, tak sokong siapa-siapa. Padahal jelas dalam mesyuarat perwakilan yang telah dibentangkan usulnya oleh saya pun, nombor 1, tolak kerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu. Jadi mungkin berlaku salah faham. Saya dah tengok berdasarkan report-report yang saya teliti, sebenarnya telah dilaporkan bahawa 12 bahagian telah menolak bersatu. Itu dah termasuk dengan UMNO bahagian Gua Musang. Satu sahaja yang bersetuju dan bersatu, iaitu Ketereh. Yang satu lagi berkecuali. Yang berkecuali itu adalah Tanah Merah sebab dia tidak bermesyuarat. Inilah persepsi-persepsi yang tidak betul, yang cuba memburuk-burukkan UMNO bahagian Gua Musang, dan yang berhormat Majlis Tengku secara peribadi. Saya kira begitulah. Di peringkat sayap, ketiga-tiga sayap wanita, pemuda dan puteri, jelas usul pertama kami bawa adalah menolak sama sekali hubungan dengan Bersatu. Itu jelas. Dan seterusnya YB telah membawa usul ini ke peringkat bahagian. So tidak timbul isu bahawa Gua Musang berkecuali, malah Gua Musang yang pertama menolak Bersatu kalau diikutkan sepanjang penubuhan Perikatan Nasional ini sebenarnya. Daripada 191 bahagian UMNO di Malaysia, 143 bahagian telah mengusulkan untuk menolak kerjasama dengan Parti Bersatu. Jadi saya kira ini satu jumlah yang sangat besar lah. Lebih 2/3 daripada bahagian UMNO telah menolak dengan kerjasama dengan Bersatu. Jadi kalaulah dengan jumlah tu YB, adakah boleh diadakan pilihan raya umum, PRU? Pilihan raya umum itu ditentukan oleh pihak pemerintah, oleh Perdana Menteri. Tetapi berdasarkan angka yang dikemukakan sebentar tadi, jelas menggambarkan mesej daripada akar umbi UMNO bahawa untuk memasuki PRU ke-15 ini maknanya tanpa bersatu. Jadi ini saya harap Presiden Parti dan juga Majlis Kerja Tertinggi kok mana pun kena mengambil kira pandangan daripada akar umbi yang secara jelas dan tuntas declare bahawa untuk menghadapi PRU ke-15 UMNO tidak memerlukan Bersatu.